Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar semua? Hari ni Anjang nak kongsi lawatan Tuan Nasir ke rumah tamu JSB Istanbul, Turki. Di Turki, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada beberapa tempat penempatan staf JSB. Yang pertama sekali inilah di rumah tamu. Yang satu lagi, yang selepas tu JSB beli villa. Yang besar tu di villa lah. Di villa tu ada ruangan yang sangat besar, kolam renang, ada macam-macam lah di villa tu. Tapi sebelum villa tu, inilah rumah tamu ni. Sebelum rumah tamu ni, JSB pernah menyewa di rumah tamu di Istanbul, yang bahagian Asia. Yang ni Istanbul bahagian Eropah. Nama kawasan ni lah Buyut Syekh Majid. Kawasan yang agak elit juga lah sini. Kerana ada daripada pintu masuk dia ada guard, dia ada security semua lengkap. Di rumah tamu ni sekarang ada pendidikan, ada aktiviti pendidikan, ada anak kecil, ada anak-anak staff di sini lah. Tapi sebahagian besar anak staff ni dah balik Malaysia. Okeylah, mereka dah besar dan perlukan pendidikan yang formal lah semua. Tapi yang masih kecil-kecil lagi dengan mak ayah mereka ada kat sana, mereka masih kekali di Turki lah. Jadi ini lawatan Tuan Nasir ke sini. Sebenarnya Tuan Nasir berada di Turki, masih banyak di seluruh dunia sekarang, tapi kali ini Tuan Nasir berada di Turki, sempatlah menziarahi rumah tamu yang ada macam-macam projek juga ni. Contohnya ternakan haiwan-haiwan. Jadi ini anak-anak di sini macam di semua tempat JSB lah. Mereka ada program-program pendidikan, ibadah dia, program-program kebudayaan, sukan mereka, dan juga aktiviti ternakan dan tanian. Sedari kecil dia ajar lah. Yang paling utama sekali soal ibadah, akhlak yang sangat dititik beratkan. Jadi peluang ni mereka dapatlah berjumpa dengan yang bagi Tuan Presiden Mahdi, atau yang mereka panggil Tok. Biasa mereka panggil Tok Nasir, Datuk lah kan, pangkat Datuk lah Tuan Nasir ni bagi mereka. Kalau Ibu Surah tu mereka panggil Wan. Wow. Dan anak-anak ni ramai lah ni, kerana bukan anak-anak staf Turki saja, termasuklah kebanyakannya anak staf Turki dan Turki Eropah. Kerana ikut takbiran JSP, Turki ni di bawah zon yang digabungkan zon Turki Eropah. Maksudnya tim Turki ni sama satu tim dengan tim yang Eropah, iaitu JSB di London, Manchester, Paris, di Frankfurt dan juga di Bosnia. Ada semua satu tim lah. Jadi sebab tu kita tengok anak-anak tu agak ramai, kerana mereka ni sentiasa bergilir-gilir lah. Maksudnya tim-tim yang berada di Eropah tu selalunya tak kekal di sebuah negara, tapi digilir-gilirkan untuk mengambil tanggungjawab bersama di semua tempat tersebut. Sebab orang JSB ni tak ramai, jadi terpaksalah digilir-gilirkan. Kadang-kadang berkhidmat di Sarajevo, ada masanya orang yang sama juga, lepas tu berkhidmat di Paris, dan ada kadang kena ke London atau Manchester, atau balik ke Istanbul. Istanbul ni ke base yang besar, kerana kalau ni rumah tamu ni kita masih menyewa lagi. Tapi villa JSB itu memang kita dah beli, JSB dah beli. Saya terlupa harga dia berapa, tapi dah selesai bayar lah. Dan di sini pun ada
JSB beli tanah juga di Turki ni. Selain daripada rumah villa, hartanah yang villa ni, ada tanah yang kita beli juga. Begitu juga Bosnia, kita ada beli tanah juga. Semua ni untuk operasi perniagaan yang membawa mesej dakwah, iaitu untuk memperlihatkan cara hidup Islam di semua sudut, sudut ibadah, sudut akhlak, sudut pergaulan, sudut perniagaan, pertanian, peternakan, pergaulan remajanya, disiplinnya, dia punya show-show persembahan kebudayaan dan sebagainya. Semuanya dibuat berasaskan kepada syariat Allah lah, syariat Tuhan, supaya menjadi syiar kepada semua penduduk di setempat. Jadi pergaulan dijaga, akhlak dijaga, semuanya dijadikan sebagai contoh lah. Kita harap begitulah, supaya jadi contoh. Sebab contohnya dekat Bosnia katakan, mereka adalah keturunan Islam, tapi jauhnya mereka dari Islam tu sangat ketara. Kita bukan bercakap untuk menghina, tidak, tapi bila kita lihat, kita sedih lah. Sedih kerana ramai yang tak menjaga halal haram. Dia punya cara hidup memanglah macam Eropah lah sangat. Memang dia orang Eropah, maksudnya cara Eropah yang bukan Muslim. Sedangkan mereka dulu pernah duduk di bawah Empire Osmania yang sangat kuat pegangan agamanya. Tapi ada yang tak pernah tengok Quran dari kecil. Babi arak tu satu benda yang biasa bagi mereka. Orang bebas ni lagi lah. Tapi bila kita datang membawa contoh bukan dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan sikap, dengan cara pergaulan kita, maka kita dapat kawan. Dan mudah-mudahan kita dapat terangkan Islam tu secara praktikal. Termasuklah dengan anak-anak ni. Kalau anak-anak ni dibawa keluar, memang ramailah yang nak bergambarnya, yang tanya khabar, yang tak kira lah, walaupun mereka tu pakaian, kalau perempuan tu memanglah dengan pakaian yang tak menutup aurat, dan dengan jin yang ketat ni, apa semua, rambutnya tak bertutup, tapi hatinya tu masih lagi kuat lagi dengan agama sebenarnya. Keberkatan tu ada di hati-hati mereka tu, yang mesti sayang dengan agama, sayang dengan suasana yang orang hidup beragama. Dan mereka pun menziarahi makam-makam di kalangan pimpinan-pimpinan mereka yang dahulu, wali-wali, dan juga sultan-sultan mereka ambil keberkatan tu. Watak orang Turki lah kita tengok. Jadi kalau bawa anak-anak ni keluar, memang menjadi sempat mereka ni berkasih sayang, seronok nak bergambar, nak apa dengan anak-anak ni. Jadi itu mencara berdakwah jugalah. Sekali-sekala mereka ni kan dibawa keluar untuk melihat suasana luar, dan ketika itulah menjadi perhatian kepada masyarakat setempat. Okey, terima kasih, jumpa lagi.